بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu bukan saja nikmat-nikmat yang sedia ada dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kitab yang sudah terhenti begitu lama, yaitu Kitab Al-Hikam. Kitab Hikam yang ditulis, dikarang oleh Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Jadi dalam mukadimah yang dinyatakan oleh tokoh ataupun oleh pengarang kitab ini yang menterjemah, yang memberikan penjelasan dalam hikmat ini dengan diberikan beberapa mukadimahnya, maka di dalam mukadimah yang dinyatakan itu ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan. Baik, kata pengarang kitab ini dalam mukadimahnya, yang dimaksudkan dengan pengarang di sini iaitu orang yang menterjemah dia, memberikan ulasan dan kupasan dan memberikan sedikit komentar-komentar yang berkaitan lah. Bukan yang dimaksudkan pengarang di sini, iaitu pengarang kitab Hikam itu. Kerana pengarang kitab Hikam ini adalah Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Jadi mukadimah di sini mukadimah kepada orang yang menterjemah dan mentahlik kitab ini. Baik, kata beliau, amma ba'du. Adapun dalam segala masa, maka ilmu tasawuf yang dahulunya atau hakikatnya ilmu tauhid untuk mengenal Allah, maka termasuk semulia-mulia ilmu. Semulia-mulia ilmu, terbesar dan tertinggi, yakni antara ilmu yang teragung, yang tertinggi kedudukannya itu, sebab ia sebagai intisari daripada syariat. Baik, yakni ilmu tasawuf atau ilmu hakikat ini, namakanlah apa-apa nama pun, tapi merujuk kepada perkara yang sama. Tapi nama yang selalu kita dengar, yang selalu kita gunakan ialah ilmu tasawuf. Itu perkataan yang biasa disebut untuk masa sekarang. Tapi ilmu ini juga dikenali dengan nama-nama yang lain, seperti ilmu hakikat, ilmu batin, ilmu hati, ilmu rahsia dan sebagainya. Itu nama-nama itu
sekalipun beza dari segi penamaan, dia merujuk kepada hakikat yang satu, yang sama, iaitu ilmu tasawuf. Jadi penamaan itu dengan nama-nama yang berbeza-beza itu, antara nama-nama berkenaan itu sekalipun ada beza sedikit antara satu nama dengan nama yang lain, tetapi pada dasarnya dia adalah perkara yang sama saja. Baik. Jadi ilmu tasawuf ni atau ilmu hakikat ini adalah sebenarnya ilmu tauhid. Hakikat sebenarnya dia adalah ilmu tauhid. Tetapi tauhid dalam bentuk penghayatan. Kerana tauhid itu ada dua tahapan. Sanya tauhid yang disebut sebagai akidah, keyakinan dan pegangan kita. Maka tauhid ini bila cuba nak dihayati, nak dirasai di dalam kalbu kita, maka dia bertukar menjadi tasawuf atau disebut sebagai makrifat. Jadi hakikat sebenarnya tasawuf ini sebenarnya penghayatan kepada ilmu tauhid itu. Maka sebab itu pertama sekali tidak akan berlaku pertentangan, percanggahan antara ilmu hakikat atau kita sebut juga ilmu tasawuf ataupun ilmu ma'rifat dengan akidah tauhid yang kita yakini. Tak akan berlaku pertembungan. Sekiranya berlaku pertembungan antara dua ini, antara akidah, antara tauhid dengan ilmu tasawuf atau ilmu hakikat, ada benda yang tidak kena. Tidak akan berlaku pertembungan antara dua ilmu ini. Cuma tinggal lagi perbezaannya dalam menghayati akidah tauhid ini, dia ada kehalusan dia. Dalam menghayati akidah ni, tauhid ini, nak menghayati dia, nak merasai dia, nak memahami secara lebih mendalam, dia ada perkara-perkara yang dianggap sebagai agak rumit, ada kehalusan dia yang sesetengah orang mungkin tak dapat faham dengan baik, tak dapat menanggapinya dengan baik, kecuali dia mempelajari dan menghayatinya juga. Maka disitulah kadang-kadang timbul salah faham. Salah faham setengah golongan tertentu ni oleh kelompok-kelompok tertentu ni dalam memahami penghayatan tauhid itu, kerana kehalusan dia tu, kerana kedalaman dia tu. Tapi bertentang tidak akan berlaku sama sekali. Antara tauhid dan akidah dengan tasawuf dan makrifat ni tak akan berlaku pertembungan. Dia tetap sama. Cuma macam saya katakan tadi, kenapa berlaku kadang-kadang tafsiran yang salah, salah faham, tanggapan yang salah? Kerana bila menghayati tauhid akidah ni, dia ada kehalusan-kehalusan dia. Yang mana kalau setengah orang yang tidak menghayatinya dengan baik, mungkin akan membawa kepada salah faham terhadap perkara itu. Itu yang berlaku. Tapi nak kata bertentang antara ilmu makrifat, ilmu tasawuf dengan ilmu akidah, ilmu usuluddin, tak akan berlaku sama sekali. Itu hakikat yang perlu kita faham. Jadi kata pengarang kitab ini bahawa ilmu tasawuf ni atau ilmu hakikat ini iaitu ilmu tauhid sebenarnya untuk mengenal Allah. Tapi bila nak dihayati secara zauq dan rasa, maka dia bertukar menjadi ilmu makrifat yang disebut sebagai ilmu tasawuf. Tapi hakikatnya macam itulah. Sebab itulah setiap orang yang nak mempelajari ilmu tasawuf, nak menghayati ilmu tasawuf, dia kena ada asas-asas ilmu akidahnya, asas-asas keyakinan akidahnya, tauhidnya. Barulah dia dapat menghayati tasawuf selepas daripada itu. Tetapi asas-asas akidah, asas-asas tauhid yang diperlukan itu taklah berarti mendalam. Cukup dia faham asas-asas, lalu dia teruskan dengan penghayatan tauhidnya, yakni penghayatan tasawufnya. Baik, maka dikatakan ilmu ini termasuk semulia-mulia ilmu. Kenapa? Ilmu ini, yakni ilmu tasawuf ini, yang merupakan ilmu yang terbina di atas akidah dan tauhid ini, dikatakan sebagai semulia-mulia ilmu
dan sebesar-besar dan setinggi-tinggi ilmu. Sebab sesuatu itu nak dikira mulia atau tidak, tengok apa yang dibahaskan oleh ilmu itu. Ukuran ketinggian dan kemuliaan sesuatu ilmu itu, tengok isi kandungan dia apa. Jadi oleh kerana ilmu tasawuf ini yang merupakan ilmu yang tumbuh, yang terbina di atas akidah dan tauhid ini, fokus bahasanya itu, tumpuan kajiannya itu adalah mengenai Allah Subhanahu wa taala yang merupakan semulia-mulia perkara. Maka sudah tentu ilmu yang membahaskan tentangnya, yang membicarakan tentangnya, merupakan ilmu yang paling mulia. Sebab dia membahaskan tentang Allah. Maka setiap ilmu yang membahaskan tentangnya itu, itulah ilmu yang paling mulia sekali di antara ilmu-ilmu yang ada. Jadi itu yang dimaksudkan. Baik, sebab apa? Sebab ia sebagai intisari daripada syariat. Tasawuf ini, hakikat ini, makrifat ini adalah intisari. Intisari ini kalau kita sebut sebagai saripati lah. Inti ataupun isi bagi syariat. Itu sebenarnya tasawuf. Kalau akidah keyakinan, masa kita mempelajari ilmu akidah ni, ilmu tauhid ini dengan dalil-dalil yang meyakinkan itu, pada tahapan itu orang panggil ilmu yakin. Kita yakin kepada kewujudan Allah, kepada kekuasaannya, kepada kehendak ketentuannya, dan segala sifat-sifat ketuhanannya itu kita yakin. Sebab apa? Kerana dalil-dalilnya sangat jelas dan terang. Dalil Al-Quran jelas, dalil akal, logik, hujah-hujah akal memang mengesahkan, meyakinkan, sehingga kita benar-benar yakin adanya Allah, pencipta yang mencipta seluruh alam ini, yang mengatur, yang menguruskannya, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, mengetahui segala-galanya, berkuasa atas segala-galanya dan sebagainya. Kita yakin semua ini. Sebab apa? Kerana dalilnya sangat terang dan jelas. Dari Al-Quran dan juga Al-Quran dan hadis, dan juga dari hujah akal kita, mengesahkan. Jadi kita mendapat keyakinan pada tahap ilmu yakin. Apabila akidah ini cuba nak dihayati dengan arti nak ditingkatkan keyakinan. Itu maksud penghayatan akidah. Nak ditingkatkan keyakinan dia. Kita yakin adanya Allah. Cuba nak ditingkatkan supaya teringat-ingat, supaya terasa benarnya adanya Allah. Terasa benar. Yakin adanya Allah sudah ada. Sekarang cuba nak ditingkatkan supaya menjadi penghayatan, supaya terasa, teringat-ingat adanya Allah itu. Kita yakin tentang kekuasaan Allah. Keyakinan itu sudah sedia ada. Cuma nak ditingkatkan keyakinan itu, sehingga merasa benarnya tentang kekuasaan Allah itu. Maka itu disebut penghayatan tauhid. Nak ditingkatkan keyakinan dalam keadaan kita meyakini kewujudan Allah dan kekuasaannya, tidak ragu. Tetapi dalam masa yang sama, hati kita pun banyak juga kebimbangan terhadap perkara-perkara yang berlaku. Ada kebimbangan dan sebagainya. Sekarang cuba nak dibuang kebimbangan itu, supaya tumbuh keyakinan bulat terhadap Allah, bahawa dia maha ada, bahawa dia maha kuasa. Nak ditimbulkan dia. Itu maksud penghayatan tauhid. Dengan arti nak ditingkatkan keyakinan itu sehingga menjadi suatu rasa di dalam hati, qalbu. Sehingga tumbuh dalam perasaan kita. Kita sudah ada keyakinan Allah Ta'ala melihat segala perkara, meyakini segala perkara. Sudah ada dalam keyakinan akidah kita. Tapi cuba nak ditingkatkan supaya kita terasa-rasa bahawa kita dilihat oleh Allah. Tumbuh dalam perasaan kita. Itu maksud penghayatan tauhid. Dan itulah tasawufnya. Nak tingkatkan tauhid daripada ilmu yakin kepada ainul yakin. Terasa benarnya, terasa dilihat.
Maka inilah yang akan menggerakkan amal dan sebagainya, menjadikan kita lebih murni, lebih kuat keyakinan. Dalam masa yang sama akan memurnikan amalan kita. Jadi penghayatan tasawuf ini kalau dilihat dari sudut akidahnya, dia adalah peningkatan keyakinan kita. Daripada keyakinan yang menjadi pengetahuan kita sehingga dirasai benarnya. Kemudian kalau dilihat dari sudut syariatnya, dia akan memurnikan pengamalan syariat itu. Kadang-kadang sekalipun kita yakin adanya Allah, tentang kekuasaan dia, tapi dorongan berat untuk beramal, kemalasan beramal kadang-kadang tinggi. Sekarang cuba nak dihidupkan satu keyakinan tadi tentang rasa adanya Allah, kekuasaan dia itu, sehingga mendorong kita untuk menjadi lebih yakin, lebih terdorong untuk beramal. Itulah tasawuf. Lebih terdorong untuk beribadah kepadanya. Kadang-kadang ibadah yang kita buat itu sebahagiannya didorong oleh riya, didorong oleh tujuan-tujuan yang tidak dituntut. Tapi dalam keadaan kita ada keyakinan tentang kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Cuba nak ditingkatkan amalan itu sehingga keyakinan kita tentang kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya itu menjadikan hati kita ini tak timbul lagi, tak digerakkan lagi oleh dorongan-dorongan itu. Sehingga digerakkan oleh gerakan keyakinan kita itu bahawa aku beribadah adalah untuk mengabdikan diriku kepada Allah. Itulah penghayatan. Maka inilah tasawuf. Jadi kalau begitu tasawuf ini dari segi tauhidnya, penghayatannya adalah meningkatkan keyakinan. Dari segi syariahnya, iaitu amalan yang kita buat itu menjadi lebih terarah, lebih fokus, lebih ikhlas, lebih jujur, lebih tertib dan lebih terisi pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu kita solat, dalam keadaan kita yakin tentang kewujudan Allah, tapi solat kita jarang yang terarah untuk mengingatkan diri kita kepada Allah. Sehingga ibadah kita, rokok kita, sujud kita itu benar-benar kita menghadapkan amalan itu kepada Allah yang Maha Esa. Kerana ingatan kita ditarik ke situ ke sini dan sebagainya. Maka cuba nak dibaiki keadaan itu supaya ingatan kita tu mengarah, ibadah yang kita buat itu, solat kita lakukan itu mengarah kepada ingatan kita, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah tasawuf. Jadi tasawuf ni penghayatan. Akidah kita dihayati dengan cara ditingkatkan keyakinannya. Syariah kita ditingkatkan, dihayati dengan cara diikhlaskannya, ditumpukan perhatiannya supaya amalan yang kita buat itu adalah lebih lengkap dan lebih sempurna ubudiyahnya, yakni pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memurnikan keyakinan dan amalan syariat kita ini, itulah tasawuf. Maka di sini dinyatakan sebab ia, yakni tasawuf itu sebagai intisari daripada syariat, yakni intipati daripada syariat. Syariat itu kalau kita tengok dari sudut akidahnya, kita percaya kepada Allah, percaya kepada sifat kesempurnaan dia tu, intipatinya apa? Tumbuhnya kesedaran di dalam hati tentang kewujudannya. Sekarang kita ada keyakinan terhadapnya. Itu syariatnya. Kerana syariat ini kalau kita tengok pada akidahnya itu, keyakinan itu, kepercayaan kita kepada Allah. Intipatinya di mana? Apabila keyakinan kita itu menjadi lebih mendalam. Itu intipati. Baik, solat kita itu syariat. Intipatinya di mana? Apabila kita bukan saja badan kita yang bersolat, tetapi kalbu kita juga turut mengabdikan diri kepada Allah. Rukuk kepadanya, sujud kepadanya, bukan saja badan. Maka itu intipatinya. Maka intipati syariat itu, itulah sebenarnya tasawuf. Itulah tasawuf sebenarnya. Bahkan menjadi sendi yang utama dalam agama Islam. Tasawuf ini dianggap sendi yang utama yang menghubungkan amalan-amalan dalam Islam itu. Maka penghubungnya itu, sendinya itu adalah tasawuf. Itu sebenarnya. Yang inilah yang jarang dilihat. Sehingga tasawuf itu dilihat oleh sebahagian kita sebagai benda yang tidak penting. Sehingga
masyarakat kita, bahkan di kalangan setengah alim ulama kita melihat yang perlu adalah akidah syariat. Itu saja. Tasawuf dianggap benda asing. Perlu tak perlu je. Kadang-kadang dia kata aksesori saja. Tidak tahu bahawa tasawuf ini adalah intipati daripada akidah itu. Intipati daripada syariat itu. Itu sebenarnya tasawuf. Baik, sebab Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, tidaklah aku, kata Allah, menjadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengenal aku. Ayat ini memberitahu kepada kita tujuan utama penciptaan dua makhluk yang paling utama, iaitu manusia dan jin. Antara sekian banyak makhluk ni yang diciptakan Allah atas muka bumi ni, inilah dua makhluk yang mempunyai nilai yang paling tinggi, manusia dan jin. Dan tujuan utama penciptaan dua makhluk ni, satu yang kelihatan, satu yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ni manusia, yang tidak kelihatan jin. Yang mana dua makhluk ni mempunyai banyak persamaan. Dua-dua makhluk ini hidup, kehidupan mereka banyak persamaan. Kalau manusia ada nikah kahwin, jin pun seperti itu. Kalau manusia ada makan minum, jin pun seperti itu. Kalau manusia ada nafsu, jin pun seperti itu. Kalau akal, manusia ni ada akal, jin pun seperti itu. Kalau manusia ni ditaklifkan oleh Allah, maka jin pun seperti itu. Kalau manusia ada yang kuat, ada yang lemah, jin pun seperti itu. Sama. Banyak persamaan. Jadi dua-dua makhluk ini diciptakan Allah dengan tujuan yang paling besar, tujuan yang paling utama, iaitu disebut dalam ayat ini illa liya'budun, supaya mereka menyembah, beribadah. Yang sebelum itu mereka mengenal dulu, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal dengan arti meyakini ketuhanan Allah dan seterusnya beribadah, mengabdikan diri kepadanya. Baik, kerana pengertian ilmu tauhid telah berubah nama menjadi ilmu kalam. Jadi dalam perkembangan semasa hari ini, kalau sebelum itu ilmu tasawuf ni adalah merupakan sesuatu yang terbina daripada ilmu akidah dan tauhid itu. Tapi perkembangan zaman di kemudian hari, ilmu tauhid ini telah beralih sikit sudut pandang dia tu, sehingga dia lebih dekat kepada ilmu yang kita kenal hari ini sebagai ilmu kalam. Ilmu kalam ataupun ilmu filsafat, ilmu falsafah ketuhanan. Dia lebih cenderung ke arah tu hari ini. Bila sebut ilmu tauhid, orang akan faham ke situ lah. Ilmu tentang falsafah ketuhanan, ilmu tentang apa yang disebut sebagai ilmu kalam lah, membahaskan tentang hal-hal ketuhanan dengan banyak menggunakan hujah-hujah akal dan logiknya itu. Hari ini banyak dipaham ke arah itu. Sebelum itu, ilmu tauhid itu dia lebih kepada penghayatan. Tauhid, asas pengetahuan itu, kemudian terus kepada penghayatan. Sebab itu di suatu ketika dulu, ilmu tauhid ini lebih didekatkan dengan ilmu tasawuf. Tapi sekarang ilmu tauhid ini dihala ke lain sikit, lebih kepada ilmu falsafah. yakni memikirkan ilmu yang membahaskan tentang hal-hal ketuhanan yang mana sudut hujah akalnya itu ataupun falsafahnya itu, itulah yang mendominasi ataupun yang mencorokkan bahasan ilmu akidah tu pada waktu sekarang. Sebab itu akidah kita mengajar ini rasa payah sikit lah. Kerana masalah dia diolah dalam usul falsafah sikit, kemudian menggunakan istilah-istilah falsafah sikit, jadi payah sikit lah. Tapi kalau sebenarnya yang menjadi keperluan kitanya untuk taraf padu ain taklah seperti itu.
secara mudah pun sudah memadai untuk qada melepaskan keperluan fardu ain tu. Tapi pengajian akidah hari ini rasa romek sikit. Sebab kerana tadilah, kerana pasal akidah kita, tauhid kita pada zaman sekarang ni dia lebih cenderung ke arah ilmu kalam sikit. Kerana ulama-ulama pada waktu tu mereka menulis kitab akidah ni menggunakan kepakaran mereka ni, menggunakan kemahiran mereka dalam ilmu falsafah ni, dan istilah-istilahnya itu cuba untuk mengolah cuba menggunakan perkara itu tu untuk menjelaskan tentang akidah, tauhid dan sebagainya. Baik, telah berubah nama menjadi ilmu kalam, ilmu filsafat yang sama sekali seolah-olah tidak ada hubungannya dengan akhlak. Ini realiti sekarang lah. Kalau kita mengaji bab akidah tu, dia lebih kuat Allah nak memahami tentang hal-hal ketuhanan dalam bentuk kefahaman yang lebih mendalam, falsafah ketuhanan sikit. Maka timbullah dalil istilah-istilah kamu tasil, kamu pasir, itu istilah dur, tasalsul, dalil imkan, dalil hudu, macam-macam lah itu. Itu merupakan akhir sekali ilmu akidah ni dihala ke arah tu, ke arah untuk memahami hal-hal ketuhanan secara yang lebih mendalam sikit menggunakan akal. Sehingga aspek-aspek akhlak dalam akidah itu seolah macam tak nampak dah hari ni. Berbeza satu ketika dulu, yang mana orang mengaji akidah ni, maka yang rapat dengan dia adalah ilmu tasawuf. Mengaji akidah terus pada penghayatannya, dia akan membuahkan akhlak, membuahkan amalan, keikhlasan dan sebagainya. Itu gaya ahli tasawuf dulu. Sekarang ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid, dia pergi ke arah membahaskan menggunakan hujah-hujah akal. Kadang-kadang pening guna istilah-istilah dia tu. Pening sikit. Jadi sebenarnya sebab tu timbul hari ni sungutan setengah orang payah mengaji ilmu akidah. Sebenarnya tak payah. Apa payah tu kitab dia tu, kitab. Kita pula timbul satu kecenderungan, dah habis ngaji kitab ni, dah habis batu air. Satu hal pula takut orang, dah habis lagi. Padahal bukan dah habis akidah tu, dah habis kitab akidah tu. Apa payahnya kitab dia tu, bukan akidah dia tu. Tapi bagi penuntut-penuntut ilmu sangat baguslah dia mengaji. Kerana apa? Dia akan jadi guru, dia akan ajar orang, maka dia kena belajar molek. Tapi untuk pengguna orang awam ni kena pandai-pandai, kena pandai-pandai perekat, permudahkan untuk dipahami oleh orang ramai. Kalau kita mengaji bab wujud Allah Ta'ala, mudah sangat je. Apa makna wujud? Dalil Al-Quran, dalil hadis, selesai bab tu. Tapi kalau kita ngaji kitab, wujud tu guna, maujud tu guna pula. Wujud li zatihi, wujud li ghairihi, pening lalu dah. Li zatihi li ghairihi, ada pernah dengar tu. Waktu saja berulang-ulang. Waktu saja. Jadi yang payahnya tu kitab. Sebab apa? Ini punca dia. Puncanya kerana akidah sudah menghala kepada ilmu kalam. Jadi payah. Tapi tidaklah salah. Jangan salah faham pula. Salah ke? Tidak salah. Baik, bagus. Tetapi untuk kegunaan orang awam bukan jadi. Orang yang menuntut ilmu perlu supaya akal dia lebih tajam, supaya mudah nak menolak syubhah-syubhah, kesamaran-kesamaran yang berkait dengan akidah tu, supaya senang dia teki. Itu tujuan. Seolah-olah tidak ada hubungannya dengan akhlak. Itu perkembangan semasa lah. Ilmu akidah dan tauhid ini seolahnya akidah ni tak ada kaitan dengan akhlak. Padahal sebelum itu akidah itu adalah tunjang kepada akhlak. Kenapa orang menjadi dia lebih jujur, lebih ikhlas? Kerana keyakinan akidahnya Allah melihat. Itu dia. Kenapa manusia ni timbul tawakal dalam hati? Kerana keyakinannya kepada Allah yang mentakdirkan segala kejadian. Jadi akhlak itu timbul daripada akidah ni. Itu asal. Tapi akidah tu sekarang, ilmu akidah tu dari segi ulasan dia banyak menghala kepada ilmu kalam tu. Tak timbul dah akhlak-akhlak tadi tu, tak timbul dah. Jadi sebenarnya akidah yang membuahkan akhlak, yang membuahkan keyakinan, itulah tasawuf. Itu sebenarnya tasawuf. Seolah-olah tidak ada hubungannya dengan akhlak dan amal usaha, amalan yang dibuat oleh manusia.
Baik, maka timbul nama ilmu tauhid dan dijernihkan kembali dari sumber yang asal, diajarkan dan dilakukan oleh Nabi SAW dan sahabatnya. Jadi ada usaha-usaha pada zaman-zaman tertentu ni cuba nak dikembalikan kepada model awal akidah tauhid itu yang berkait rapat dengan keyakinan, dengan akhlak, atau dalam tasawuf dipanggil maqamat dan ahwal. Itu istilah tasawuf je. Sebenarnya dengan akhlak lah, dengan zuhudnya, dengan yakinnya, dengan sabarnya, dengan syukurnya. Semua akhlak-akhlak ni hak asal dia tu adalah merupakan cetusan daripada akidah dia, keyakinan dia yang cuba nak dihayati dalam hati, maka dia akan membuahkan benda-benda macam ni. Apabila keyakinan seseorang itu terhadap kekalnya Allah, sifat baqa', kekalnya Allah dan binasanya makhluk alam semesta ni, maka keyakinan itu bila dia bertukar menjadi penghayatan, dia akan membuahkan sifat zuhud. Dia akan membuahkan sifat zuhud. Keyakinan kepada keesaan af'al, perbuatan Allah, bahawa tak akan berlaku satu perkara kecuali semua itu berlaku dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, sudah ditakdirkan olehnya. Dan di sebalik takdirnya itu ada hikmah, ada rahmatnya. Keyakinan ini ni ia akan membuahkan akhlak, iaitu dinamakan tawakal dan redha. Itu sebenarnya. Jadi akidah ini bila diteguhkan, ia akan membuahkan buah itu. Buah apa? Akhlak tadi. Keyakinan kita. Itu sebenarnya tasawuf. Jadi kitab ini cuba nak memberikan satu gambaran kefahaman yang lebih jelas tentang tasawuf lah. Sebab tanggapan orang pada dalam sesetengah keadaan tu, di sesetengah tempat, orang mula beranggapan tasawuf ni ilmu yang tidak diperlukan sekarang, ataupun ilmu untuk tok wali saja, ataupun ilmu untuk orang darjat tinggi saja. Orang yang duduk bandar ni itu tak ada bahagian belajar ilmu tasawuf, tak nak amal ilmu tasawuf. Ini pemikiran yang timbul ini. Ilmu kelas tinggi, ilmu untuk orang wali saja, ilmu yang tak sesuai dengan orang duduk dalam masyarakat hari ini, ini macam-macam. Sebenarnya itu kekeliruan dalam memahami tasawuf. Tasawuf ni intipati dari tauhid kita dan intipati daripada pengamalan syariat kita tu. Itulah sebenarnya tasawuf. Sebab dari ilmu inilah akan dapat memancar nur hakikat, sehingga dapat menilai semua soal hidup dan kehidupan ini dengan tuntunan Allah dan pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ilmu hakikat ini, yakni ilmu tauhid yang diperdalamkan itu, yang diperkukuhkan itu, yang dihayati itu, dan ilmu syariat yang dimurnikannya itu adalah merupakan, dengan ilmu inilah menjadikan diri manusia itu akan disinari dengan nurul hidayah. Kalau keyakinan dia itu keyakinan yang bererti, yang bermakna. Kalau amalan itu amalan yang berisi, amalan yang ada dasar dia itu, ada intipati dia, ada isi dia itu. Itu semua, itu adalah sudut tasawufnya. Baik, sedang kita Al-Hikam yang disusun oleh Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-Husain bin Ata'illah Al-Iskandari, yang kita kenal sebagai Syekh Ahmad Ibn Ata'illah Al-Iskandari ini, satu-satunya kitab yang sangat mantap ajaran tauhid. Jadi sebenarnya kita Hikam ni sebenarnya kita tauhid, tapi tauhid penghayatan. Kita namalah apa nama pun, tauhid penghayatan ke tauhid khas ke. Kita ni bila sebut perkataan khas ni, kadang-kadang tafsiran kita keliru sikit. Kita Hikam ni betul lah kita tauhid, tapi kita tauhid khas. Dibayangkan tauhid khas tu khas yang tinggi. Sebenarnya dalam tasawuf ni, awam dan khas tu, mana tahap awam, mana tahap khusyuk tu, ukuran dia bukan alim atau jahil.
Bukan kealiman yang menjadi pengukur dia. Oh, ni tauhid pekat awam. Untuk orang mengaji tadika, mengaji pekat ibtidai, mengaji sejid surah. Ni tauhid khas. Orang mengaji pondok je boleh. Ataupun orang mengaji di universiti saja ada. Awam dan khusus dalam tasawuf ni, dalam tasawuf bukan merujuk kepada tahapan pengajian, tapi merujuk kepada aspek kejiwaan. Kalau jiwa kita yang banyak sifat-sifat mazmumah, yang penuh dengan sifat-sifat buruk, dorongan yang buruk yang disebut sebagai amarah bisu, tahap awam dah. Sekalipun dia merupakan seorang ulama besar, seorang alim yang ternama, tapi tahapnya tetap dikira sebagai tahap awam. Tapi bila jiwanya menjadi semakin jernih, terbuangnya riya, terbuangnya takabur, terbuangnya wujud, bila timbul ikhlas, timbul khusyuk, maka dia sudah menghala kepada khas. Sekalipun dia orang hanya mengaji tahfadz ain je, dia sudah menghala kepada khas. Jadi ukuran awam ke khas dan tasawuf ni bukan dari aspek kedalaman ilmu dan keluasan, tapi aspeknya aspek kemurnian jiwanya. Jadi kitab Hikam ini adalah kitab tauhid yang agak khusus. Khusus di sini bukan berarti orang tu alim sebeseri ataupun mengaji tinggi dah. Kejiwaan dia jernih sikit, dia mengaji kitab Hikam, insya-Allah dia boleh faham dan boleh menghayati dia. Ambil masa sikit lagi dah. Sikit lagi saya ambil masa. Baik, satu-satunya kitab yang sangat mantap ajaran tauhidnya. Jadi kitab Hikam ini dikira sebagai kitab tauhid. Tapi agak khusus sikit ketauhidan dia itu kerana dia menjurus kepada mainan-mainan qalbu kita. Agak khusus sikit. Tapi paksinya sama, paksi akidah dan tauhid. Sebab tu kalau kita tengok hampir keseluruhan, tapi tidak semua, hampir keseluruhan isi kandungan kitab Hikam ini adalah sesuatu yang tumbuh daripada tauhid al-af'al, keyakinan kita kepada la haula wala quwata illa billah. Kalam-kalam hikmah yang ada kebanyakannya adalah merupakan buah yang tumbuh daripada keyakinan itu. Kalau kita perhatikan, sehingga nampak benar bahawa ia berupa ilmu laduni dan rahsia kudus. Ini penting lagi. Sehingga ilmu kitab Hikam ini yang sebenarnya merupakan ajaran tauhid ini, nampak seolah dia merupakan satu ilmu laduni. Apa maksud ilmu laduni? Ilmu laduni ini ilmu, kalau kita terjemah dari bahasa, ilmu dari sisi Tuhan, dari sisi Allah. Jadi ilmu yang diilhamkan ke dalam kalbu kita. Itu asasnya. Ilmu yang tercetus dalam kalbu hati manusia. Dah bila benda itu berlaku? Apabila hati manusia ini berada dalam proses penyucian dia, cuba nak dibersihkan dengan ilmu, dengan amalan, sedikit demi sedikit hati menjadi lebih jernih, maka di kala itulah ilham mula mendatangi kalbunya. Mari ilham-ilham yang baik. Kalau dalam maqam nafsu, orang panggil mulhamah. Mula terdorong dorongan yang baik-baik. Hasil daripada penyucian kalbu dia tu, dia melaksanakan kewajipan-kewajipan agama yang fardu, yang sunat. Dia tambah dengan zikir-zikir lagi, dengan istighfar, dengan salawat, dengan zikir. Lebih-lebih lagi dia belajar secara khusus amal-amalan dengan silsilah yang benar tu, maka kesan tu akan timbul. Kalbunya akan menjadi lebih jernih, lebih sedikit. Maka hatinya tu akan terdedah kepada menerima hidayah Allah yang kita namakan sebagai ilham. Di dalam hadis dinyatakan, dalam diri setiap manusia ni ada lammatan, ada dua bisikan. Satunya lammatun minal malak, ada bisikan yang datang daripada malaikat. Yang satu lagi lammatun minasyaitan, ada bisikan yang datang daripada syaitan. Dan Nabi beritahu alamat secara kasar, tanda umum tentang bisikan-bisikan. Lammatun minal malak, bisikan daripada malaikat ni, dia ada dua tanda besar dia. Pertama sekali,
i'adun bil khair, yakni timbul dorongan-dorongan ke arah kebaikan, terdorong ke arah kebaikan, terasa nak pergi belajar, terasa nak pergi mengaji, terasa nak buat ibadah, terasa nak buat kebaikan, mendatangkan gerak-gerak. Itu dinamakan ilham. Gerak-gerak ke arah kebaikan itu timbul dalam hati. Yang kedua, wa tasdiqum bil haqq, membenarkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Apa-apa yang kita percaya itu terasa lebih meyakinkan lagi, lebih yakin. Kita tahu manusia akan mati tapi lupa. Sekarang timbul tasdik bil Allah, kita ni akan mati. Mari gerak, tasdik bil haq. Padahal tak ada orang ragu mati ni. Tanyalah orang sihat ke, orang gila ke, orang separuh akal ya. Tak ada orang menolak hakikat kematian. Semua itu mengakuinya. Tapi mari gerak tasdik bil haq ini kadang-kadang tak mari. Maka bila manusia menjernihkan qalbu dia, mari Allah, kita akan mati. Mari ingatan itu tasdikum bil haq. Kadang-kadang dia mari perintah-perintah kebaikan yang diperintahkan dalam Al-Quran hadis tu, yang kita tahu, tapi tak mari tasdik dia tu. Tapi bila kalbu kita dijernihkan, mari tasdik. Betul sungguh. Bila diperintahkan, mesti timbul, mesti ada kebaikan, mesti ada rahmat dia. Perintah supaya bersolat, supaya bersedekah, supaya itu, supaya ini. Timbul tasdik, betul, memang ada kebenarannya, ada kebaikannya, banyak kebaikan. Mari tasdik bil haq. Semua cetusan-cetusan ini, sama ada i'adun bil khair ataupun tasdiqun bil haq, itu adalah cabang-cabang kepada ilham. Bila ilham ni datang, bila qalbu manusia ini berjaya dibersihkan. Sebab hadis tadi beritahu, dan di setiap manusia ni ada dua bisikan, minal malak wa minasy syaitan. Malaikat pun mari, syaitan pun mari. Tapi tengok atas qalbu kita, dua-dua ni ada semua ni. Suara ni ada semua, bisikan ni. Tapi kalbu kita, nak tahu kalbu kita terima hak mana ni, tengok kita ni cenderung ke arah mana, ke arah malaikat ke ataupun ke arah syaitan. Maksud kalau kalbu kita ni huduh, kotor, buruk sikit, maka sudah tentu dia sealiran dengan syaitan. Maka cenderung ke situ. Maka banyaklah dengar bisikan-bisikan daripada syaitan. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau kalbu dia jernih, bersih, maka dia menghala kepada kemalaikatan. Maka sudah tentulah bisikan dari malaikat tu lebih didengar oleh dia tu. Maka cenderunglah kepada ke situ. Maka ilham dari malaikat. Jadi ilham ni ada semua. Cuma kita ni dapat mana. Nak tahu dapat ni atas diri kita lah. Kedudukan kita bagaimana. Apakah kita ini selarah ataupun spesies kalbu kita ni mendekati malaikat ke atau mendekati syaitan ni. Maka itulah yang akan kedengaran. Itulah yang akan berpengaruh, yang akan kita dengar dalam kalbu kita. Sama ada bisikan daripada malaikat atau bisikan daripada syaitan. Sikit lagi, sir. Baik. Nabi sir. Adapun had yakni definisi ilmu tasawuf itu. Nabi sir je malam ni. Tak malas minit kot. 5 minit betul Adapun had yakni ta'rif ataupun definisi ilmu tasawuf yang disebut sebagai ilmu tauhid penghayatan ini, Al-Junaid berkata, ini merujuk kepada ta'rifan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Al-Imam Junaid ini dia tokoh besar lah dalam ilmu tasawuf, sebagaimana imam-imam mujtahidin dalam fiqh. Ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu tokoh-tokoh besar dalam ilmu fiqh. Maka dalam tasawuf pun dia ada imam-imam besar ni. Maka antaranya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Yazid Al-Bustami, Al-Ghazali dan sebagainya. Maka di sini didatangkan ta'rif yang diberikan oleh Al-Imam Junaid tentang tasawuf tu apa benda. Yang mana tasawuf yang dimaksudkan tu sebenarnya adalah merupakan penghayatan tauhid. Kita akan tengok nilai tasawuf dengan kaitannya dengan tauhid dalam ta'rifan ini. Baik, kata dia, pertama sekali mengenal Allah, sehingga antaramu dengan Allah tidak ada perantara. Jadi kau kenal Allah,
Bagaimana keadaan kenal? Kenal Allah tu itu bagi akidah usuluddin. Tapi bentuk usuluddin itu, bentuk akidah tu bentuk yang macam mana? Sehingga ini sifat dia, ciri tasawufnya. Kalau bab sekadar mengenal Allah, tu pergi ke usuluddin. Akidah, tauhid kita. Tapi bentuk tauhid kita macam mana? Sehingga antaramu dengan Allah tidak ada perantaraan. Yakni keyakinan kita kepada Allah sampai ke tahap tumbuh dalam keyakinan dan rasa kita sehingga Allah tu lebih diyakini dari yang lain. Lebih diyakini dari yang lain. Kita yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa, Maha Berkenan, Maha Menentukan, itu sudah menjadi akidah kita, makrifat kita. Tapi jangan dikatakan sebagai tasawuf ini apabila keyakinan tadi semakin mengukuh dalam kalbu, menumbuhkan satu zauq dan perasaan sehingga kita rasa ketentuannya lah yang akan menentukan apa-apa pun, bukan sebab tu, bukan sebab ni. Sehingga antara engkau dengan Allah tidak ada jarak lagi. Yang ni keyakinan kita tu kalau kehendak dia tetap akan berlaku, sebab apa pun tak kisahlah, tak ada. Sampai begitu tumbuhnya perasaan keyakinan itu. Maka di sini kita boleh tengok dalam takrifan Junaid ini bagaimana di mana unsur akidahnya, di mana unsur tasawuf. Unsur akidahnya itu kau kenal Allah, mengenal Allah tu ada, Allah Maha Kuasa. Tapi bentuknya macam mana, penghayatan macam mana? Sehingga kau rasa di antara engkau dengan Allah tak ada jarak. Yang ni bila timbul dalam hati kita perasaan Allah Ta'ala melihat kita, sehingga orang pun kita tak kisahlah, mu tengok dah tengok dah. Memadamkan pandangan kalbu kita kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah itu, memadamkan pandangan kita kepada yang lain. Itu penghayatan. Maka itulah tasawuf. Jadi tasawuf sebenarnya adalah penghayatan daripada tauhid kita. Tauhid yang cuba nak dihidupkan sehingga kita benar-benar terasa adanya Allah. Bertambah keyakinan. Benar kekuasaan yang menimbulkan satu keyakinan, faham, pergantungan kita tak lain. Bila timbulnya dalam hati kita keyakinan tentang bahawa dialah yang Maha Kuasa, dia mentakdirkan, menyebabkan hati kita ni tak paut lain dah. Serah ke dia belakang. Membuahkan tawakal, membuahkan redha, atau paling kurang menumbuhkan sabar dan macam-macam. Itulah yang dikatakan sebagai tasawuf. Jadi daripada definisi yang pertama ni cuba nak dikemukakan di sini bahawa tasawuf itu sebenarnya adalah penghayatan tauhid. Maka dalam nak mengemukakan benda ni, maka pengarang kitab ini yang menterjemah dan memberi komentar kitab Hikam ini mendatangkan takrif-takrif yang memang menunjukkan bahawa tasawuf itu adalah penghayatan daripada akidahnya. Dan itulah yang disebut oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Maka saya rasa sekadar itu saja dululah kuliah untuk kali ini. Mudah-mudahan semua ini dapat memberikan kefahaman dan membantu kita untuk dapat menghayati lebih baik agama kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.